على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua-puluhnya, ke-20 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Mengiktikad akan yang fardu rukun, mengiktikad dengan sunatnya. Contohnya membaca Fatihah sunat, contohnya, maka tidak sah, batal sembahyang. Tapi mengiktikadkan akan yang fardu itu dengan sunat, hak ni tak sah sembahyang daripada awal lagi. Tak sah sembahyang daripada awal lagi. Sebab dia syarat sah sembahyang adalah mengetahui perkara yang membatalkan sembahyang, mengetahui akan kaifiyah sembahyang, itu syarat sah sembahyang. Jadi apabila dia beranggapan hak fardu tu sunat, dia tidak ada syarat sah sembahyang daripada awal. Hak ni sebenarnya bukan perkara yang membatalkan sembahyang, hak ni tak sah daripada awal. Sebab itulah yang terdahulunya syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil, hadas besar. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga dahulu, kedatangan hadas kecil dan hadas besar. Itu dipanggil perkara yang membatalkan sembahyang. Adapun kalau kita sembahyang, kita terlupa, wuduk kita sudah batal, kita sembahyang, kita ingat wuduk ada lagi. Tengah-tengah semayang teringatlah tadi batal dah wuduk, tak ambil wuduk semula ni. Dia panggil kita semayang tu batal ke tidak sah daripada awal? Tidak sah daripada awal. Hak membatalkan kedatangan hadas kecil atau besar, tu baru membatalkan sembahyang. Faham tak ni? Semayang molek-molek suci daripada hadas kecil, hadas besar, cukup syarat sah semayang, tiba-tiba kentu, itu kedatangan hadas, batal lah semayang. Sama juga yang keempat tu, hak terdahulu, kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Syarat sah semayang suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi kita semayang ni suci nah, tengah-tengah semayang cicak berok atas kita, kedatangan najis, barulah batal. Tetapi kalau kita semayang dengan kain plekat yang memang kena kecil dah tadi, kita tak teringat, kita lupa kain plekat kita tu dah tukar baru, kita pun sedar tengah semayang ke, sudah dah semayang ke, baru sedar, baru teringat, Allah, kain plekat tu kena kecil dah tadi kan, tak teringat nak tukar. Dipanggil semayang dibatal ke? Tidak sah. Tidak sah. Sebab dia tidak ada syarat sah daripada awal, iaitu suci daripada najis. Hak batal ni suci dan najis,
Tengah semayang kedatangan najis. Tu baru batal. Sama juga dengan mengetahui kaifiyah sembahyang, itu syarat sah semayang. Kalau dia beranggapan hak fardu tu sunat, dia tidak sah daripada awal, bukan batal pun, tidak sah daripada awal. Habis sini dia masuk dalam perkara yang membatalkan semayang. Pada ni tidak sah lain, batal lain. Tidak sah ni daripada awal dah tak jadinya. Nah, macam adilah. Lupa wuduk sudah batal. Semayang-semayang baru teringat. Allah, semayang tak ada dah tadi, kentut dah. Kenapa dah ingat ambil semayang? Oh, batal dah lah. Tak panggil batal. Dia panggil tidak sah. Hak batal ni sah tu tiba-tiba kedatangan hadas. Sah molek tiba-tiba kedatangan najis. Sah molek tiba-tiba terbuka aurah. Tu baru batal. Sah molek tiba-tiba terpaling dada daripada kiblah. Tu. Faham tak ni? Tapi kalau kita semayang daripada awal lagi dah, kain plekat tu cari, macam tadi kot, tak teringat, tahu dah kain plekat tu cari, tapi pergi semayang kain plekat tu juga, tengah semayang baru sedar, nampak aurah ni kain plekat cari. Abang apa tu? Tidak sah daripada awal. Ada ni, dia semayang, dia ingat ke kiblatnya betul, dia pun semayang kena kiblat salah, dada tidak menghadap kiblat. Panggil batal ke panggil tidak sah? Dia panggil tidak sah. Hak batal ni mana? Semayang tutup aurah molek, tengah semayang terbuka aurah, batal. Semayang menghadap kiblat molek, sah semayang. Tengah semayang berpaling dada daripada kiblat, batal. Tu hak batal ni, hak sah jadi batal. Ada ni. Yelah macam kita katalah ni air semayang ada siap-siap. Lepas tu batal lah air semayang. Kalau kita ambil semayang tak rata, tengok-tengok ada benda yang menghalang sampai air, kita panggil batal? Tak, panggil tidak sah wuduk tu, tak rata. Dan bila batal? Wuduk sah molek, kemudian kentut, batal wuduk. Ada ni, ambil wuduk tak rata air sebab ada sisi, ada getah yang menghalang sampai, kita tak panggil batal, panggil tidak sah. Beza tu antara tidak sah dengan batal. Jadi mengiktikadkan akan fardu itu dengan sunat, ni dia tidak cukup syarat sah daripada awal. Ni tak sah semayang daripada awal. Sebab syarat sah semayang mengetahui kaifiyah sembahyang. Tu syarat sah semayang. Hak kita dulu muka surat 13 kita dulu. Surat 13 dulu. Kalau hak Jawi ni surat 13, hak Syahdang tu baris yang ke 8 daripada bawah. Baris ke 8 daripada bawah. Syahdang. Cuba. Hak Rumi surat berapa? Sebelum sedikit je daripada tajuk perkara yang membatalkan semayang. Bukan sebelum sedikit, sebelum dia. Sebelum daripada tajuk perkara yang membatalkan semayang 21. Syahdan. Bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Ini syarat sah sembahyang ni. Mengetahui kaifiyah sembahyang. Syarat sah sembahyang ke berapa kita dulu? Kita dulu hak dalam hak Hidayatus Sibiang yang Jawi ni muka surat 8, ke-8 daripada 9 syarat sah sembahyang mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Tu mengetahui kaifiyah tu syarat sah sembahyang. Apa makna mengetahui kaifiyah sembahyang? Ni Syahdan bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang, syarat sah sembahyang ni, iaitu bahawa mengetahui akan segala rukunnya rukun semayang, dan segala syarat-syarat semayang, dan segala sunatnya, dan mana padahal dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Boleh beza. Ni mengetahui kaifiyah. Ni rukun, ni sunat. Ingat tak dulu? Angkat tangan sunat, Allahu Akbar rukun. Berdiri sunat, bertangan dada, berdiri rukun, bertangan dada sunat. Gitulah.
Membaca Fatihah rukun, membaca surah sunat, membaca a'udzu pun sunat, kata amin pun sunat. Kita satu lah. Kemudian kita rokok rukun, membaca tasbih rokok sunat. Rokok hak rukunnya tunduk tunduk belakang sekira-kira tapak tangan sampai di lutut. Tangan berlutut sunat. Tangan berlutut masa rokok tu sunat. Tapi janganlah tangan awak straight bawah pula. Orang ambil rakaman YouTube, rakaman dia maksudnya YouTube, susah pula mak haji mana pula semayang ni. Tangan tak berlutut ni, tangan hunjur ke bawah ni, pelik dia orang pula. Orang ni mak haji ni nyanyuk dah berapa kali. Tapi hak rukunnya apa? Tunduk belakang. Hulur tangan sapa tapak tangan kepada lutut. Tu sah dah rukun rokok. Ubuh tapak tangan di lutut sunat. Gitu lah. Sujud rukun. Kena bumi tujuh anggota syarat. Tu kena tahu tu. Dahi terbuka syarat. Tangan terbuka sunat. Tahu gitu. Kaki orang lelaki sunat terbuka, jangan berlapik dengan stokeng. Orang perempuan kaki memanglah wajib kena tutup sebab dia aurah. Kan tahu gitu nah, tu mengetahui kaifiah sembahyang. Kemudian dahi wajib terbuka, dahi wajib kena tekan. Itu syarat tu. Jangan bubur dahi atas latar, bos setuh je. Sebab apa tak tekan? Sebab latar tu nampak macam kotor je, berabuk je. Dahi tu sentuh dengan lantai, tapi tekan ke dak? Dak. Tekan dengan makna kalau ada kapas tu telong. Faham tak? Kapas telong lagi. Dia kapaskan dia lembut. Kalau kita letak, kita tekan, dia telong mana? Apa? Telong tu apa benda? Lama tak dengar. Apa? Telong mana? Dong kapas tu kan dia lembut. Bila kita tekan, dia telong. Dia masuk apa ni? Telong lah. Maknanya kalau kita budahi tu setuh je. Tu tak tekan, wajib kena tekan. Tapi tekan ni bukan tonyoh nak suitang dahi, bukan. Bukan tu. Wajib kena tekan. Tangan wajib kena bumi. Tapi tangan berlapik tadi sunat jangan berlapik. Lepas tu tangan wajib kena belaka ke? Tak, kena sejuzuk boleh dah. Perut jari kaki wajib kena bumi. Kena ke lima batang perut jari kaki ke? Sebatang boleh dah. Sebatang ibu jari tu contohnya kena habis ke perut dia. Sikit pun tak apa dah. Tu kan tahu tu syarat-syarat tu. Rukun sunat dia macam mana? Itu dia panggil mengetahui kaifiah semayang, syarat sah semayang. Tapi kalau duduk level ni ngegar kita. Kalau duduk level ni boleh beza ni. Syarat mana, sunat mana. Dahi hak kata wajib jangan berlapik. Kemudian dahi wajib kena tekan. Tapi dahi banyak mana? Hak kata syarat kena latar. Kena sepenuh dahi ke? Dah. Kena sejuzuk dah apa dah. Di dahi kita ada tumbuh tuak. Kena tuak. Kena. Ni tak ada dah tuak. Dulu budak-budak tuak di tangan. Pada tuak. Dia tu butir. Orang kata mu jangan khutih. Kalau mukhutih keluar darah tu akan tumbuh tuak lain pula. Dia kata jakit darah tu. Lina panggil jaga. Dia ada tuak ni, butir di dahi. Dia tekan di tuak tu je. Okey dah. Tapi disunatkan kita letak dahi latar ni biar kena sebanyak boleh lah. Tapi tak wajib kena belakang. Ni kena tahu mengetahui kaifiah. Ni siap mengajar lagi ni. Ni saya ingat ke masa saya sekolah menengah. Tingkatan 1 di sekolah Arab Tok Jiring. Ustazah. Berasa macam terbayang lagi muka dia. Tapi kalau jumpa tak kenal dah. Kalau ada sini pun tak tahu ni. Tak tahulah. Tapi rasa macam terbayang. Dia ajar mana kita?
Dia kata kalau sorak rambut ni juta turun ni tak sah sujud, sebab sujud beralah dengan rambut. Kita ni nak boleh ke pakar sokok, nak ke sokok macam sekolah kan, ni cermin tak ada, dah tahu takut dia rambut turun, tak tahu orang puan tak boleh tu aurah ni, orang lelaki kira ni. Jadi kita ni dahi ni kita gosok kata bersokok bagi takut ni sorak tak sah ni. Setahun pakai amalan tu takutnya. Bila ngaji kemudian saya ngaji pondok tu, guru kata bukan sorak rambut, jerbok ke rambut ni habis pas ke depan belaka orang lelaki jerbok ke apa? Jebok dah pakai ni dia rambut ni turun habis pas ke depan ni. Kita pun sujud habis rambut dahi ni, tapi kena sejuzuk je dahi, sah dah. Kalau gua turun ni sebab dia kata dahi jangan beralah, nak pergi kena dahi belaka. Kalau ada rambut sorak turun ni, jadi dahi ni tak kena belaka, sebab teralah dengan rambut tu. Gua turun ni nak suruh rata dahi, lah ilingnya dia kata. Ni sujud kan, sujud iling baru kena habis dahi. Marah tu guru, dah saya pakai setahun ilmu tu, jangan ada sorak rambut sini, tak sah semayang. Sebab apabila ada sorak rambut di tempat rambut tu, dahi kita kena tak latar, tak rata dahi, tak sah semayang. Mana kata kau ni? Walha disunatkan habis kena belaka dahi ni, sunat je. Ada pun hak tangan kena sejuring tak apa, dah tangan ni, tapi sunat kena habis tangan, tapak tangan, jari, perut jari kena habis latar, sunat. Gitu. Hak tadi perut jari kaki kena sejuzuk daripada sebatang jari kaki sebelah kanan sebelah kiri pun okey dah. Tapi kalau kena perut jari kaki ke lima perut jari kaki, sunat. Kena boleh beza gitulah. Itu dia panggil mengetahui kaifiah, tahu segala rukun, tahu segala syarat, tahu segala sunat, serta boleh membezakan. Awak nak gitu? Boleh buat ujian lah, nak tengok tahu ke tak. Buat ujian. Nak mengetahui kaifiah. Tapi memada bagi orang awam itu kalau dia beriktikad bahawa dalam semani hukum belaka sah semayang, ataupun ada separuh hukum, ada separuh sunat, bukan rukun belaka dalam semayang ni, ada hak sunat, bukan sunat belaka dalam semayang, ada hak rukun. Lepas tu mana hak rukun, mana hak sunat, saya tak berani nak bubuh, takut salah. Ni orang awam memada sah semayang. Yang tidak sah semayang ni macam mana? Hak rukun dia kata sunat. Ni hak perkara membatalkan yang ke-20 ni. Maktikadkan hak fardu tu sunat. Kalau sunat dia kata rukun, sah lagi semayang. Angkat tangan, rukun. Letak tangan dada, rukun. Baca surah, rukun contohnya. Baca tasbih dan rokok, rukun. Sah lagi semayang dia. Ni memada bagi orang awam. Faham tak ni? Tetapi kini ingat baik, ni orang salah faham dia mengajar ni, tengok pekoh mudah je dia kata. Kalau kita letak rukun belaka dalam semayang tu, sah lagi semayang. Tapi kalau kita letak rukun belaka hak dalam semayang tu, orang panggil apa tu? Orang panggil tahu fardu ain ke? Tak tahu berdosa jahil fardu ain. Hak semayang sah tu sah lah, tapi jahil fardu ain mana pula? Setengah rukun, setengah sunat. Hak mana? Tak berani nak letak tu pun jahil fardu ain belaka ni, bab semayang kena tahu sungguh-sungguh. Sebab kalau kita letak rukun belaka, ni berat sangat ni. Kalau kata rukun belaka jahil sangat. Kemudian kita semayang, kadang-kadang
Kalau sembahyang fardu kita buat belaka. Sembahyang sunat kadang-kadang ada yang kita tinggal. Sembahyang fardu tadi kita buat, sembahyang sunat kita nak cepat sikit kita tinggal. Dan kalau kita kata rukun belaka, tinggal ke apa? Kemudian tu jahil sangat. Siapa ke semua rukun tu jahil sangat. No. Jahil sangat lah. Kalau dia kata semua rukun memang jahil lah. Hak agak tu sikitnya, bukan semuanya rukun. Ada sebahagiannya rukun, ada sebahagiannya sunat. Lepas tu bezakan mana hak rukun, mana hak sunat. Saya tak berani tapi bukan semua rukun dan bukan semua sunat. Tapi nak bezakan, nak letak ni rukun, ni sunat, tak boleh nak bezakan. Sah sembahyang. Tetapi kalau tak boleh nak bezakan mana rukun mana sunat, kalau kita tinggal dalam perbuatan sembahyang tu, ada satu-satu perbuatan sembahyang kita tinggal, ada satu-satu bacaan sembahyang kita tinggal, jadi kita tinggal hak mana? Hak rukun hak sunat? Saya tak tahu pun hak saya tinggal tu rukun sunat. Dah mana sembahyang pasal gitu? Selamat sembahyang pasal gitu? Syarat sah sembahyang gitu. Time sembahyang, hak kita tak boleh nak beza mana rukun mana sunat ni, kebetulan hak rukun kita tak tinggal. Tak ada tinggal sepun rukun, barulah sah sembahyang. Tapi kalau kita tak boleh nak beza mana rukun mana sunat, kita nak cepat, kita tinggal satu perbuatan. Kita nak cepat, kita tinggal satu bacaan. Kena-kena hak kita tinggal tu rukun, batal sembahyang. Tak selamat sembahyang gitu. Faham tak ni? Tapi hak ni bab sah batal sembahyang. Bab jahil ilmu fardhu ain sembahyang, warna kira tu. Tu dosa lain pula tu. Tapi kalau orang tak mengaji, tengok pekoh mudah je. Dan nanti tahu belaka syarat, dan nanti tahu belaka hukum. Dia panggil apa ni? Orang yang meringan-ringankan bab ilmu fardu ain. Siapa dia meringankan gitu? Sebab dia sendiri pun jahil ilmu fardu ain. Dia hanya membaca sendiri. Ini dia masalah. Sekarang ni kadang-kadang nak teralah baca fardu ain pekoh hetek dah. Orang duk minta fardu ain. Ni sama tak pernah hajar pekoh. Tauhid tak pernah hajar. Tasawuf je hajar. Mana tauhidnya? Mana pekohnya? Dah minta fardu ain, tehlah hajar sama. Dengar tahu dah, dia tak ngaji. Tak ngaji. Dia dalam bab ilmu tak macam nak reka lah. Boleh tahu dia ni ngajar dengan belajar, dengan berguru, ataupun dia membaca sendiri. Boleh tahu lalu dah. Ini orang yang tak ada asas fardu ain. Lepas tu dia buat ringan-ringan je fardu ain. Berarti tak ajar ilmu fardu ain kepada orang-orang mengaji. Sebab dia pun tak tahu ilmu fardu ain. Dia pun jahil ilmu fardu ain. Makna kalau kita tak boleh nak beza mana rukun, mana sunat dan sebagainya ni, jahil ilmu fardu ain. Tapi ni sebab semuanya sah. Hak tak sahnya mana? Hak rukun lagi letak sunat. Tu tak sah daripada awal-awal. Bukan membatalkan sembahyang. Dia tak sah daripada awal-awal lagi. Dia beranggapan Fatihah sunat, rokok sunat, i'tidal sunat. Walaupun masa sembahyang dibuat tu Fatihah sunat pun saya baca lah, bagaimana sunat kan. Rokok sunat saya buat rokok sebab benda sunat boleh pahala. Pada ni dia tak sah sembahyang daripada awal lagi. Sekarang ni hak fardu, hak rukun, dia kata sunat. Dia tidak sah daripada sebelum, sebab tak sah daripada awal sebab syarat dia tak ada. Jadi macam dia ni macam tidak suci daripada hadas kecil lah. Tak ada syarat daripada awal. Tak sah daripada awal. Masa semayang, walaupun dia kata rukun tu sunat, dia buat, tu cerita lain tu. Hak ni syarat dia tak cukup. Sebab dia tidak mengetahui kaifiah semayang. Apabila i'tikad, hak rukun, hak fardu, ia letak sunat. Mana semayang tanpa cukup syarat sah semayang, tak sah daripada awal-awal lagi. Bukan membatalkan semayang. Ini yang ke-20. Gimana? Kita duduk level mana kita ni? Level mengetahui kafiah semayang, level orang awam ke? Jangan kita ngaji-ngaji ni kena kemah lah. Kena kemah. Segala syarat hukum kena tahu. Segala syarat kena tahu.
Segala sunat kena tahu dan boleh beza. Dia rukun, baca Fatihah rukun. Kemudian syarat sembahyang tu macam suci daripada hadas-hadas. Kita wajib kau kena tahu syarat bagi tiap-tiap rukun. Apa syarat bagi rukun Fatihah? Syarat bagi rukun Fatihah. Fatihah tu rukun. Syarat ketika membaca Fatihah. Oh, kita tak masuk lagi dah. Tak masuk lagi syarat bagi rukun. Kalau dalam kitab ni, dia tiap-tiap rukun tu didatangkan syarat. Mana dalam kitab ni, kalau syarat Fatihah, kalau hak Jawi muka surat 17 bayar keempat daripada bawah, bermula membaca Fatihah itu 10 syarat. Ada 10 syarat ni. Pertamanya dibaca akan dengan bahasa Arab. Jangan baca kod Melayu. Ada baca kod Melayu. Keduanya dengan tertib antara segala kalimahnya. Ketiganya dengan mualaf padanya. Kena tertib lah. Jangan tukar bimbo ayat tu pula susun tak kena. Tertib. Pada tertib. Bismillah dulu, kemudian Alhamdulillah. Tertib. Kemudian mualaf pun syarat juga mualaf. Mualaf dengan mana apa? Jangan tengah tu kita berhenti lama. Jangan tengah tu kita selit dengan bacaan lain. Ni mualaf orang panggil. Adapun kalau tasyahud akhir, mualaf syarat. Tertib sunat je tasyahud akhir. Tertib sunat je. Kita duduk tasyahud akhir, duduk congok molek. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ada tak tinggal? Tak tinggal. Mana tertib dia? Tertib sunat. Bukan syarat. Tertib Fatihah syarat. Ni ayat Al-Quran, tak boleh nak tukar tertib dia. Ni kita hukum ni, jangan buat gitu. Orang sebelah tak jadi nak semayang dia. Orang sebelah tak jadi nak semayang kalau buat gitu. Orang mana duduk sebelah ni, ngamuk tak tahu kaki kan. Dia ingat kita dah betul pula kan duduk sebelah. Dah baca wesen gitu. Kalau orang tak berapa molek duduk sebelah, semayang pun tak berapa nak tupu, takut dia ngamuk. Orang tahu dia tengah-tengah semayang nak syekh kan, dengan kita boleh nyakit ke dia. Yelah kadang-kadang masjid ni, orang mari semayang pelik-pelik kadang-kadang. Hak tak berapa nak apa, tak cukup kilo, tak cukup gereng apa panggil. Orang ngajar bangun duduk. Ni tak apa nak cukup molek ni, tak akan obat ke warna ke. Siapa tanya semayang, warna rasa hidup sebelah. Kita pun buat dia naik syekh kan. Nak kira dah semayang terbunyi macam-macam. Tapi kalau kita tasyahud baca gitu, orang pun kata dia ni apa ni, kepanasan dah kan ni, ising dah boleh ni. Cuma nak cerita sunat tertib, sunat tapi kita buat tertib sama. Tiba-tiba hak sunat kita kata wajib. Nak sunat kata wajib Kalau tanya kita, tertib ketika membaca Fatihah, apa hukum? Syarat, wajib tu. Kemudian tertib ketika membaca tasyahud, sama macam Fatihah lah. Syarat tu wajib lah. Tengok, hak sunat kita letak wajib, orang awam tu. Tapi sahlah semayang sebab sunat kata wajib, bukan wajib kata sunat. Kalau dia tanya gini, belum tentu lagi jawab sunat. Tertib ketika membaca tasyahud. Kan ni? Ni dia ada syarat-syarat. Kena tahu pula syarat tu. Kena tahu pula hak sunat-sunat. Dan kita kata macam mana ni? Qiyam dengan syarat-syarat dia, Fatihah dengan syarat-syarat dia, rokok dengan syarat-syarat dia, i'tidal sujud dengan syarat-syarat dia. Ni dah kitab ni. Ni macam mana ni kitab ni? Ni kitab Hidayatus Sibiyang ni, petunjuk bagi orang baru belajar. Molek Kira baru belajar lah ni.
nak ngaji rukun, nak ngaji syarat, nak ngaji syarat bagi tiap rukun. Saya biasa sebut rukun, kita maklum. Saya biasa sebut syarat semua kita maklum lah, suci daripada hadas, suci daripada najis, kita maklum. Kemudian saya sebut rukun kita maklum lah, rukun 13. Saya biasa sebutnya syarat bagi tiap rukun. Ni ada orang tanya. Sebab saya biasa gegu dengar syarat bagi tiap-tiap rukun. Semayang ni kena ngaji molek, biar tahu syarat dia, tahu rukun dia. Sebut syarat orang sanggup. Cuma syarat tu kadang-kadang orang tak nak beza mana syarat wajib, mana syarat wajib, mana syarat sah. Dan kita ada tu sebiang kita, syarat wajib lain, syarat sah lain. Kita kena ngaji molek tu. Syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa. Tapi sebut syarat semayang, sebut rukun semayang, orang faham? Dia kata, ustaz bisa sebut syarat bagi tiap-tiap rukun tu apa dia? Macam ada tu sebiang ni lah. Fatihah ada 10 syarat. Itu dipanggil syarat bagi tiap-tiap rukun. Ni kena tahu lah. Jangan duk bilang rukun 13 saja. Contoh sujud. Sujud ada 8 syarat. Sujud ada 8 syarat. Di antara syarat sujudnya kena bumi 7 anggota. Jadi tak ada lah orang sujud kaki kolek gitu, tak ada lah. Dia sujud kaki dia hampa gitu, pada hampa belakang dia. Mana apa ni? Dia ngaji budak-budak bilang rukun 13, rukun semayang sujud 2 kali. Dia sujud ke tak? Dia sujud. Tapi dia ngaji tak syarat bagi rukun sujud. Dia tak ngaji. Maknanya dia peseng budak-budak hok ngapal rukun 13. Ada ni. Ngapal rukun 13 budak umur 6-7 tahun. Tahu bahawa sujud 2 kali tu rukun. Tetapi kenapa dia sujud jadi dihampa kaki dia, puk je kaki tak kena? Sebab waktu kena ngaji syarat dia, syarat bagi rukun sujud. Ni tak ngaji syarat bagi tiap-tiap rukun. Ada ni. Saya biasa sebut ngaji molek syarat semayang, ngaji molek rukun semayang, dan syarat bagi tiap-tiap rukun. Satu laginya ngaji syarat berjemaah kalau kita semayang berjemaah. Syarat berjemaah ni orang lelaki wajib belajar syarat berjemaah. Sebab orang lelaki kok mana pun dia kena semayang berjemaah sekurang-kurangnya hari Jumaat sekali seminggu. Ke ada orang lelaki boleh semayang Jumaat seorang diri? Kan tu? Orang puan dia berjemaah tidak dituntut. Orang perempuan nak fadilah sentiasa semayang berjemaah ikut suami contohnya, maka wajib kena belajar pula syarat bagi sah semayang jemaah. Tu pula syarat sah semayang hak lain, syarat sah berjemaah hak lain. Jadi syarat wajib semayang, syarat sah semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun semayang, syarat bagi semayang berjemaah. Ni ngaji fardhu ain fiqh ni. Ada ni. Ni bagi ngaji fardhu ain fiqh. Ini hidup bila macam budak-budak tak jadi gitu. Lepas tu saya sebut sama syarat rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, kemudian syarat berjamaah. Hak syarat ni perkara membatalkan sembahyang terdahulu tu yang ke-21. Hak panjang kita cerita hak berkaitan dengan terkemudian daripada imam 2 rukun tu. Tu kena belajar tu berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang berjamaah. Lagi kepada muafiq masbuknya macam mana. Tu syarat berjemaah belaka lah tu. Itu syarat berjemaah belaka. Kita lama kan hak di syarat yang ke-19 tu. Syarat 19 tu lama sikit. Itu pergi kepada berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Ada orang tanya lagi lah. Dia tanya, dia kata nak tengok juga buku sekolah mana, dia kata hak salah. Ada orang sekolah tidak puas hati,
Dia kata ustaz kata ke sekolah, dia kata salah. Mana mungkin salah, dia kata, sebab buku tu nak keluar tu beberapa orang yang mengesahkan. Nak keluar buku tu ada yang mengesahkan pula. Memanglah, cuba tengok belakang tu adalah 2-3 orang yang mengesahkan. Salahnya kok mana ni? Saya tak tahulah dia mana dulu. Ada orang kenal? KBSR, Pendidikan Islam tahun 5, buku teks. Ni bawah ni orang yang mengesah ni berapa orang ni? 1, 2, 3, 4 dah orang mengesah dah. Kemudian satu laginya buku ni. Ni Pendidikan Islam tahun 5, KSSR, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ni ni tahu mana pula ni? 5 juga. Tak ada orang sekolah sini. Nak baru? Ni KSSR. Ni KBSR. Lama. Baru. Hak ni hak paling banyak salah. Hak ni hak paling banyak salah. Tetapi hak KSSR ni ada dah sikit pembetulan, tapi masih lagi salah. Tapi kurang sikit. Tapi hak ni lah hak paling banyak salah. Dalam dia ni dia tulis syarat sah solat berjemaah. Yang pertama, niat mengikut imam bagi makmum. Makmum ni kena niat mengikut imam. Makmum wajib kena niat mengikut imam. Makmum niat ikut imam ni bukan syarat sah jemaah, syarat untuk qudwah dia panggil. Kalau kita tambah-tambah niat pun tak ada masalah, melainkan semajemaah. Majemaah betul. Niat makmum tu syarat untuk sah sembahyang. Yang kedua, takbiratul ihram makmum tidak mendahului takbiratul imam. Tu cerita jangan sebelum imam bad jangan kita takbir lagi. Yang ketiga, makmum tidak mendahului dan tidak terlambat mengikut pergerakan imam. Dia tak ceritalah 2 rukunnya. Gitu je. Darjah 5. Ustaz dia pula hurang. Yang keempat, makmum mengetahui pergerakan imam. Tahu perpindahan rukun imam dengan apa atau dengan suara takbir intiqalat. Yang kelima, tiada sekatang atau penghalang antara makmum dengan imam. Ni panjang pula cerita ni. Sekatang penghalang macam mana? Kalau bangunan tu masjid macam mana? Kalau bangunan tu surau macam mana? Ni ada 4 keadaan pula ni. Ketiadaan yang sekatang antara imam dengan makmum. Dia ada 4 keadaan. Imam dengan makmum sama-sama dalam masjid. Imam dengan makmum sama-sama bukan dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Kemudian teliti dan fahami. Dia bergambar. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam dalam rakaat pertama. Sempat membaca. Hak salah laginya, makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam dalam rakaat pertama dan tidak dikira rakaatnya. Masbuk apa pula tak kira rakaat ni? Lepas tu gambar dia buat apa tu gambar? Gambar dibuat tu imam sujud dah, makmum belakang tu sujud dah, seorang baru takbiratul ihram. Itu masbuk apa tu? Kita cerita masbuk rakaat, bukan masbuk sembahyang. Dah sekarang ni gambar tu salah dah. Lepas tu dia kata dan tidak dikira rakaatnya. Hak pakoh tu jangan tengok nampak pakoh dok tu ngundi. Ngundi. Pakoh. Dah salah pakoh lah situ. Takut orang tengok orang ambil kan. Jadi masbuk makmum yang tidak sempat membaca Fatihah salah dah. Dalam rakaat pertama salah dah. Hak berat laginya tidak dikira rakaat. Macam mana masbuk tidak dikira rakaat? Kalau kita sempat rakaat bersama rakaat imam, kita dapat rakaat. Kenapa tak sempat tak dapat rakaat? Dia ambil gambar apa tu?
Dia ambil gambar imam dalam sujud, makmum tadi baru takbiratul ihram. Itu masbuk apa? Itu dipanggil masbuk sembahyang. Hak lepas daripada salam kena tambah rakaat. Kita bicara masbuk rakaat. Di rakaat tu kita muafiq, dapat masa satu Fatihah dalam berdiri bersama dengan imam, wajib menyuduhkan Fatihah. Masbuk macam mana? Tidak sempat masa satu Fatihah dalam diri imam tadi ni. Maka imam rokok, masbuk ni wajib rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau masbuk ni sempat rokok dan sempat rokok bersama-sama rokok imam, qada atau makninah, dapat rakaat. Ni kita nak cerita ni. Adapun kalau imam rokok dah, bukan imam rokok ni, imam iktidal dah, kita baru takbir, dia panggil apa tu? Masbuk sembahyang. Dengan makna kita tak dapat rakaat pertama bersama dengan imam, imam beri salam, kita wajib kena tambah rakaat. Tu mbak lain tu. Jadi gambar di sini bukan masbuk rakaat ni. Ni masbuk sembahyang. Pada ni. Itu dia dah riwayat ibok dulu kan. Muafiq, masbuk, ada muafiq sembahyang, ada muafiq rakaat, ada masbuk sembahyang, ada masbuk rakaat. Kalau kita dapat rakaat pertama bersama imam, dipanggil kita muafiq sembahyang. Imam beri salam, kita beri salam. Rakaat pertama tadi mungkin kita masbuk rakaat. Imam dalam rakaat, kita pun Allahu Akbar. Kita tidak dapat masa satu Fatihah, dinamakan kita masbuk rakaat. Bila kita masbuk rakaat, kita wajib rakaat segera. Kita pun rakaat segera, sempat sama-sama rakaat imam, qada tamadinah. Dapat rakaat pertama dengan imam? Dapat tak? Dapat, dipanggil kita muafiq sembahyang. Tadi kita masbuk rakaat. Muafiq sembahyang dengan mana apa? Imam beri salam, kita beri salam juga. Ada ni. Kita pergi imam rakaat kedua dah. Tapi imam rakaat kedua pun baru je naik daripada sujud, baru naik je. Kita sampai imam rakaat kedua. Imam rakaat kedua ke ketiga ke empat sama je hukum. Kita pun Allahu Akbar. Lama imam baca Fatihah. Kita dapat tak masa satu Fatihah? Dapat, dipanggil kita muafiq rakaat. Wajib menyuduhkan Fatihah. Tapi ni sebelum sembahyang masbuk sembahyang, dengan makna imam beri salam, kita kena tambah lagi satu rakaat. Itu dipanggil apa? Masbuk sembahyang. Sebab kita tak dapat rakaat pertama dengan imam. Ada. Sebab tu dalam kitab fiqh, apabila imam memberi salam, makmum masbuk nak bangun kepada rakaat tambahan. Apa dia panggil makmum masbuk? Sekarang imam beri salam, makmum masbuk bangun tambah rakaat. Apa panggil masbuk situ? Dipanggil masbuk sembahyang. Sekarang ni imam beri salam, makmum masbuk dia bangun tambah rakaat. Jadi makmum masbuk tu sunat dak kata Allahu Akbar ketika bangun daripada tasyahud selepas imam beri salam kepada berdiri. Sunat dak makmum masbuk tu takbir. Dia cerita gitu, sunat dak takbir tu. Takbir masa bangun tu lah, Allahu Akbar. Dan sunat dak angkat tangan baru buh dada. Tapi apa disebut nama masbuk? Masbuk ni hak bab Fatihah. Itu masbuk rakaat. Ni masbuk sembahyang. Sebab itulah imam beri salam, dia tak boleh beri salam lagi. Sebab dia masbuk sembahyang dengan bahawa dia tidak sempat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam, dipanggil masbuk lah tu. Ni jadi kalau imam dalam sujud gini, masbuk lah ni. Tapi ini bukan masbuk rakaat bab Fatihah, ini masbuk sembahyang. Gambar tu salahnya. Lepas tu dia pun cerita lah, tidak dikira rakaat. Dah kita nak cerita bab masbuk apa ni? Kan? Contoh-contoh dalam kitab. Imam sujud sahwi, tiba-tiba imam ni terlupa. Dia ingat sujud sahwi ni macam sujud tilawah. Dia ingat sujud sahwi ni macam sujud syukur. Sujud tilawah sekali je kan.
Sujud syukur sekali je kan. Jadi bila sujud sahwi ni lama-lama sekali baru buat, jadi dia tak teringat. Dia sujud sekali dia beri salam. Ni pada ni dah sujud tilawah kan sekali je kan. Sujud sejadah tu lah sekali je kan. Sujud syukur sekali je kan. Pernah tak sujud syukur? Pernah sujud syukur? Pernah tak? Pernah? Aku tak pernah tak ni. Tak pernah dapat nikmat aku tak pernah tau. Kalau tak pernah sujud syukur, tak pernah dapat nikmat dia. Sebab tak pernah sujud syukur. Sebab apa? Tak pernah dapat nikmat. Ada ni. Jadi sujud syukurnya sekali je, lepas tu beri salam kan. Jadi jarang-jarang sekali sujud sahwi ni, dia tu imam sujud sekali, duduk assalamualaikum warahmatullahi. Warna ni tu imam ni. Apa sujud sekali je, sujud sahwi 2 kali. Nak warna tu. Kalau makmum muafiq, wajib kena sujud kali yang kedua. Kalau makmum masbuk, dia hanya sujud sekali. Ikut imam muafiq gapo pulak situ, masbuk gapo pulak situ. Mana apa makna? Sekarang ni tu imam tersalah, tak batal semayang dia. Dia salah kod mana? Dia sujud sahwi sekali, kemudian diberi salam. Macam mana makmum? Makmum kalau muafiq, wajib kena sujud kali yang kedua baru beri salam. Kalau makmum masbuk, jangan. Imam sujud sekali, sekali je. Imam beri salam, sekali sudahlah sujudnya. Apa makna makmum muafiq masbuk di situ? Kita muafiq masbuk ni hak Fatihah no. Itu muafiq masbuk rakaat. Hak ni muafiq masbuk sembahyang. Apa makna makmum muafiq di situ? Hak wajib kena sujud kali yang kedua. Hak dapat rakaat pertama bersama dengan imam yang akan beri salam lalu dah. Itu muafiq sembahyang. Jadi bila imam sujud sekali sujud sahwi, lupa, makmum muafiq wajib kena sujud kali kedua barulah beri salam. Tapi kalau makmum masbuk, masbuk mana ni? Masbuk sembahyang dengan bahawa makmum tersebut kena bangun tambah rakaat, dia tidak boleh sujud kali yang kedua. Imam beri salam saja, dia pun bangun tambah rakaat. Jangan sesekali masbuk ni sujud sahwi kali yang kedua, batal sembahyang. Sebab sujud sahwi di mana tempat? Sujud sahwi di mana tempat? Sebelum salam. Sekarang ni hak masbuk sembahyang, dia sebelum salam ke tak tu? Tak, dia kena tambah rakaat lagi. Faham tak ni? Masbuk sembahyang dengan bahawa dia tidak sempat rakaat pertama dengan rakaat pertama imam, berarti dia kena tambah rakaat. Berarti ketika masbuk tadi sujud sahwi hanya semata-mata ikut imam, bukan tempat dia di situ. Sebab sujud sahwi tempatnya sebelum salam. Sekarang ni dia kena tambah rakaat. Tetapi apabila imam sujud sahwi, masbuk tadi macam makmum lain juga wajib sujud sahwi. Faham tak? Tiba-tiba kita ikut dia tu imam, dia sujud sekali sahaja, dia beri salam, dan kita nak sujud kali dua, tak boleh, kita ikut dia je, bukan tempat kita situ. Tapi kalau muafiq, itu tempat dia. Faham tak? Muafiq hak akan beri salam bersama dengan imam, bukan di situ tempat sujud sahwi. Di situ tempat dia. Jadi imam sujud sahwi sekali sebab lupa. Hak muafiq ni dia wajib kena sujud kali yang kedua. Dan masbuk kenapa tak boleh sujud kali kedua? Dia bukan tempat sujud situ. Sebab dia tak habis lagi sembahyang. Sujud sahwi ni sebelum salam, dia lagi kena tambah 1-2 rakaat lagi dianya. Tapi kenapa dia wajib sujud? Kerana dia makmum, kena ikut imam. Tiba-tiba imam yang diikut tu sujud hanya sekali. Sekali lah dia pun. Bukan sujud dia pun sebenarnya. Sebab tu masbuk ni bila imam sujud sahwi, disujud ikut imam, biasa imam sujud 2 kali lah, dia pun tambah rakaat sebelum dia memberi salam. Masbuk tadi ni sunat sujud sahwi lain pula. Tadi saya sujud dah. Tadi bukan tempat awak. Awak kena ikut tu imam je. Sekarang ni apabila tambah rakaat, turun tasyahud apa semua, sebelum salam, sampailah masa tempat sujud sahwi kepada kita. Kita disunatkan sujud sahwi lain pula. Sunat lah.
Tak sujud tak apa-apa, tapi sunat. Yang kita kata tadi saya sujud tengah semayang. Ada ke sujud sahwi tengah semayang? Tak ada. Sujud sahwi sebelum salam. Tadi sujud kerana kita makmum. Faham tak ni? Kita sunat sahwi pula sebelum daripada kita beri salam. Tapi nak cerita sekarang ni, kenapa masbuk tidak boleh sujud yang kedua, pilih imam sujud sahwi sekali? Sebab itu bukan tempat dia. Tapi nak ceritanya, masbuk apa tu? Masbuk sembahyang hak kena tambah rakaat. Muafiq apa tu? Hak tu imam sujud sahwi sekali, dia wajib sujud kali kedua. Muafiq sembahyang, maknanya imam beri salam, dia beri salam sebab dia dapat rakaat pertama bersama dengan imam. Tu muafiq masbuk sembahyang. Yang kita duk ngaji bab Fatihah ni wajib baca ke tu imam tanggung ke? Ini muafiq masbuk rakaat. Ada ni. Jadi gambar ni imam tengah sujud ni maknanya masbuk rakaat, masbuk sembahyang. Apa dia bergambar sini? Kemudian hak baru pula ni, hak KSSR ni. Batal lah kalau kena sujud 2 kali. Jahil senang lah, halal lah jahil. Itu benda-benda yang halus-halus tu, jahil pun dimaafkan. Ada sebut jahil-jahil tu, malu kat orang jahil-jahil. Sebut pandai, cuma tak reti je. Saya tak jahil, saya pandai, cuma tak reti. Begitu. Jahil tak boleh, saya pandai, cuma tak reti. Jahil tak reti je. Ni lain sikit ni. Ni hak baru kan. Tajuk dia makmum muafiq dan makmum masbuk. Hak KBSR ni dia tak ada cerita, dia cuma cerita syarat sah sembahyang. Ni tajuk dia benar ni, makmum muafiq, makmum masbuk. Sebab tu saya kata ilmu muafiq masbuk ni ilmu jahilmu. Ni Tok Haji Sejik Surat tak pernah ngaji muafiq masbuk. Berjemaah 5 waktu. Ayah haji berjemaah 5 waktu, mau haji berjemaah 5 waktu, muafiq masbuk tak pernah belajar. Ini ilmu dia 5 je ni. Malulah. Rajin sangat berjemaah, pergi belajarnya dah. Jah 5 ni jadi bukan tingkatan 5 ni, jah 5. Tu tengok sebab ada orang mitok dia kata hak mana dia sebenarnya. Maruh di sekolah kan. Dah salah tu salah lah. Sekarang ni tajuk dia makmum muafiq, makmum masbuk. Makmum muafiq, makmum yang sempat membaca Fatihah. Sama jugalah. Bersama-sama imam, tapi tak ada rakaat pertama, tak ada. Bagus dah situ. Beki dah. Tidak ada rakaat pertama. Kemudian makmum masbuk, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Salah lagi situ. Bersama-sama imam, tidak ada sebut rakaat pertama. Tak ada. Beki sikit daripada hak KBSR tu, rakaat pertama. Cuma dia dipanjang hak ni. Muafiq jadi panjang huraian. Kalau hak ni tak panjang huraian. Dia hanya sebut muafiq takrih je. Muafiq takrih, masbuk takrih je. Tapi hak ni dia panjang. Hak ni dia panjang. Di takrih itu masih lagi sempat membaca. Masbuk tidak sempat membaca, tapi tak sebut kat pertama. Tapi hak masalah panjang ni jadi dia. Ni. Cuba tengok molek. Jika hak muafiq. Jika imam telah rakaat tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah, ia hendaklah menghabiskan Fatihah itu. Tidak. Jadi jika imam telah rakaat tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah, kalau belum selesai membaca Fatihah tak panggil muafiq lah. Dia kata sini kan masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah kan. Apa panggil muafiq pula? Ada ni. Sekarang muafiq makmum yang sempat membaca Fatihah, masbuk makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Sekarang ni jika imam telah rakaat tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah, mana belum sempat menyudahkan Fatihah. Kalau belum sempat bukan masbuk. Kalau ikut takrif salah dia itulah.
Salah takrif dia tu. Tapi sekarang ni makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah. Maknanya sempat tak membaca Fatihah? Sempat tak? Dah sempat dah. Dah sempat dah dia masbuk kan? Kalau ikut sepatut masbuk dah jadinya. Ikut takrif salah dia ni lah. Sekarang takrif salahnya muafiq sempat membaca Fatihah. Masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Sekarang ni makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah. Maknanya belum sempat membaca Fatihah. Dah masbuk lah jadinya kalau ikut takrif salah ni. Apa jadi muafiq pula nya? Faham tak ni? Kita nak turut takrif salah dia ni. Kita memanglah muafiq ni ada ketika belum sempat membaca Fatihah. Banyak masalah lah nya. Imam kita lupa baca Fatihah ke, tu imam baca surah pendek ke. Jadi kita muafiq yang dapat masa tapi tak sempat menyelesaikan bacaan Fatihah. Betul dengan takrif kita. Sebab kita muafiq adalah makmum yang sempat masa satu Fatihah, masbuk makmum yang tidak sempat masa satu Fatihah. Tiba-tiba takrif salah ni, muafiq sempat membaca Fatihah, masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Tiba-tiba jika imam telah rakaat tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah, kalau ikut takrif dia belum selesai baca Fatihah, dia panggil masbuk dah jadinya pula. Kenapa panggil muafiq? Ni kalau ikut takrif salah ni, tak panggil belaga situ. Dia kata belum selesai membaca Fatihah. Makna apa tu? Belum, tak sempat membaca Fatihah. Dah kata tak sempat membaca Fatihah, muafiq apa? Masbuk dah ikut takrif dia ni. Ikut takrif salah dia ni lah. Faham tak? Sini sudah belaga dah antara takrif salah dengan masalah. Muafiq yang belum selesai membaca Fatihah ni masalah. Tapi kenapa dipanggil muafiq walaupun dia tak sempat membaca Fatihah? Sebab muafiq masbuk bukan sempat, tidak sempat membaca Fatihah. Muafiq sempat masa satu Fatihah. Sekarang disempat masa satu Fatihah. Tetapi kenapa belum selesai bacaan Fatihah imam rakaat dah? Kan ni imam baca surah pendek. Contoh. Maka dia panggil kita ni muafiq yang keuzuran. Sebab imam baca surah pendek. Faham tak? Tapi kenapa panggil muafiq walau kita belum selesai membaca Fatihah? Sebab muafiq adalah makmum yang sempat masa satu Fatihah. Tetapi kalau muafiq takrif buku ni, muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat membaca. Tiba-tiba muafiq yang belum selesai membaca, muafiq apa? Masbuk lah jadi bab dia belum selesai. Kalau pakai takrif salah ni, jadi takrif dia dengan masalah jadi panggil apa? Berlawanan, belaga jadi. Okay. Jika imam telah rakaat tetapi makmum muafiq belum selesai membaca Fatihah, dia dapat masa tapi belum selesai membaca Fatihah. Banyak perkara lah. Muafiq tu gagap ke apa ke, muafiq tu lupa nak baca Fatihah ke, tu masalah banyak lah situnya. Hukumnya hendaklah menghabiskan Fatihah itu, betul lah. Okey, situ. Tapi hak tadi belum selesai membaca Fatihah tu, tak kena dah dengan takrif dia nya. Tengok sini. Dan dibenarkan ketinggalan hak tadi ni sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Kenapa sujud pertama? Kenapa sujud pertama? Ia hendaklah menghabiskan Fatihah itu. Dia wajiblah kena sudah Fatihah sebab dia muafiq dapat masa. Dan dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Kenapa sujud pertama? Kerana maaf? Kerana maaf? Berapa rukun? 3 rukun. Lepas tu mana 3 rukun? Ni setakat sujud pertama je ni. Mana 3 rukun? Mana 3 rukun? Rakaat tidak sujud, itu 3 rukun. Itu 3 rukun panjang. Kalau 3 rukun panjang lah. Dia memang 3 rukun panjang walaupun dah sebut sekalipun. Kalau panjang pendek, maaf 2 rukun. Maaf 2 rukun lain.
Dia bukan asal sebut dah sebut. Di sini faham dah kenapa dia maaf sampai sujud yang pertama. Jadi maaf 3 rukun lah. Rokok, tidak sujud yang pertama. Disebut maaf 3 rukun panjang. Tidak tak bilang sampai sujud yang kedua. Kenapa? Dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai bangun sujud yang pertama. Kenapa sujud pertama? Sebab tidak dibilang. Tak kira dah. Yelah, maknanya tidak sebut, tapi kita fahamlah di sini 3 rukun. Tidak sebut, tapi kita fahamlah apabila dimaafkan ketinggalan, dibenarkan ketinggalan sampai sujud pertama, kita fahamlah di situ nampaknya sujud pertama, rokok, iktidal dan sujud pertama 3 rukun. Sebut tu 3 rukun, kena 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua. Memanglah salah boleh tak sebut sekalipun. Hak ni saya pernah dengar dalam TV ni. 3 rukun dipanggil 3 rukun besar. Dia panggil 3 rukun panjang. Kau anda dilah besar ke gemuk ke pandai lah. 3 rukun besar. Mana 3 rukun besar? Rokok, iktidal dan sujud yang pertama. Dalam TV. Dibilang iktidal tu. Hak ni walaupun tak sebut, dia sin bukan kata rukun panjang, rukun pendek dah sebut. 3 rukun dia dah sebut. Dia hanya sebut dan dibenarkan ketinggalan sehingga imam selesai daripada bangun sujud yang pertama. Ni 3 rukun ni. Tapi dibilang iktidal. Kalau dia kata dimaafkan ketinggalan selagi imam belum sujud yang pertama, maaf 2 rukun, rokok dengan iktidal. Itu muafiq yang tak ada keuzuran. Maaf 2 rukun je lah, rokok dengan iktidal. Tapi ini sampai sujud pertama maaf lagi ni. Makna 3 rukun dibilang dengan iktidal. Tengok ada dulu kan, maaf 2 rukun panjang dan pendek. Maaf 3 rukun panjang. Rokok sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey. Sekiranya imam sudah bangun daripada sujud pertama lah ni, sedangkan makmum masih tidak selesai membaca Fatihah. Imam sudah bangun daripada sujud pertama, tapi makmum ni belum selesai baca Fatihah. Hendaklah makmum muafiq memilih sama ada berpisah, makna ni mufarakah atau mengikut imam. Tetapi rakaat itu tidak dikira sekali dia mengikut imam. Betul lah tu. Tapi kita 3 rukun panjang sujud yang kedua. Faham tak ni? Kan kita dah melepaskan. Lepas daripada imam sujud yang kedua, belum lagi imam bangkit. Tapi jangan belum imam bangkit ni, jangan sudah imam bangkit. Sebab imam bangkit dari sujud yang kedua, masuk di tasyahud akhir, duduk tasyahud, habis dah. Kita tak nak mufarakah dan kita tidak kosak nak ikut tu imam, batal sembahyang kita. Sebab kita sebelum imam bangkit dari sujud kedua, kita kena buat pilihan dah. Sama ada nak ikut farakah ataupun kita nak ikut imam. Kena buat pilihan dah. Bila ni? Sebelum imam bangun dari sujud yang kedua. Bukan selepas imam bangun. Selepas imam bangun sujud yang kedua, duduk je tasyahud, kita niat mufarakah pun tidak. Niat nak ikut imam dalam duduk dalam tasyahud pun tidak. Sembahyang kita batal dah. Kita kena buat pilihan segera. Sama ada nak mufarakah atau mengikut imam. Ini betul lah. Tapi sujud di sini sujud pertama, bukan sujud kedua. Makmum masbuk, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama-sama imam. Sekiranya imam sedang rokok. Ni biasa masbuk imam sedang rokok. Tapi gambar imam sedang apa? Nampak tak? Tak nampak. Bawah tu gambar hitam sikit tu. Makmum sedang sujud. Ini masbuk sembahyang. Kalau kata sekiranya imam sedang rokok, ni bawalah masbuk rakaat. Tapi gambarnya tu imam sedang sujud. Tu imam makmum baru takbiratul ihram. Ini bukan masbuk rakaat, tu masbuk sembahyang. Tapi di huraian
sekiranya imam sedang rokok. Sedang rokok. Gambar imam rokok. Malah apa imam sujud? Ha? Ha? Pening tak nak Panadol lah kalau pening. Masalahnya. Jangan kata penulis tu pening. Penulis tu segar mega Sekiranya imam sedang rokok, ia hendaklah terus bertakbir ihram serta niat, kemudian berdiri sekejap serta terus rokok bersama-sama imam. Berdiri sekejap. Dia gini je. Dia berdiri kira daripada mula kita takbir. Takbir sudah kira kita berdiri. Maka lepas bar saja tak perlu tunggu. Faham tak ni? Bukan kata kena tunggu qada tatmanin, ada sebab di takbir sudah bermulanya berdiri. Faham tak ni? Kita pasang tak? Orang takbir tu ihram, hak masbuk imam dalam rokok tu kan, Allahu Akbar, rokok lalu. Di sini dia kata berdiri sekejap. Tak ada. Kan kita kena tamakninah kan dalam berdiri tu. Berdiri kita sudah bermula ketika kita Allah tu berdiri kita sudah bermula. Faham tak ni? Berdiri kita sudah bermula ketika Allahu Akbar. Dapat kau dah tamakninah? Dapat dah ni. Sehingga kan timbul dia takbir sekali, takbir intiqalatnya tidak. Faham tak ni? Allahu Akbar tu sekali ngerokok lalu. Di situ ada dua takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Rukun semayang. Tapi dia masih lagi qiyam. Rokok dia ada takbir lain pula. Takbir intiqalat. Ada ni. Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar takbir berpindah kepada rokok. Faham tak? Tiba-tiba dia takbir sekali rokok lalu dah. Faham tak ni? Duduk sekejap tak timbul. Sampai dia takbir Allahu Akbar tu dia terus rokok. Tapi syaratnya masa takbir tu masih lagi dalam qiyam. Kalau tunduk sampai lebih daripada hak qiyam tak kira dah, sebab syarat takbir ihram mesti dalam qiyam, dalam berdiri bagi orang kuasa. Bagi orang kuasa ni, bagi orang lemah dia takbir dalam duduk lah. Memang syarat takbir ihram mesti dalam qiyam bagi orang kuasa. Ni ada orang raja orang sakit sekalipun kena angkat dia berdiri, dia takbir bawah letak duduk bawah. Ajar mana? Ajar dalam TV. Dia kata wajib upah kalau orang tu nak upah. Kata siap lah dia ni. Dia kan syarat takbir dalam qiyam, syarat takbir dalam berdiri itu bagi orang kuasa. Dia suruh akad. Mana akad dulu? Gialah akad audit terlantar di hospital, angkat panggil gad perambak dia tu. Apa dia akad orang uzur. Nak suruh takbir dalam berdiri. Karuk perambak dia. Kata takbir syarat dalam berdiri, takbiratul ihram syarat berdiri bagi orang kuasa. Tak? Tapi memang ada orang uzur, dia memang semai duduk, tapi masa takbir dia nak berdiri, okey je, tak ada masalah. Tapi berdiri bukan rukun dah sebenarnya dia. Tapi dia sedar, dia mula-mula takbir dia nak berdiri juga, lepas takbir baru nak duduk. Tak apalah, tapi tak syarat gitu sebab dia uzur dah. Tapi nak tuang nak lama juga masa takbir, tak apalah, tapi bukan syarat. Ada. Jadi syaratnya takbir dan berdiri, tapi dia takbir sekali je. Sah takbir tu jikalau dia kosak takbir tu takbir tu ihram, dengan bahawa dia tinggal takbir berpindah rukun. Ada masalah lah. Jangan niat kedua-dua capur situ, tak boleh. Kamu takbir sekali je tu, takbir ihram ke takbir berpindah rukun, saya kapuh dua takbir dalam satu. Tu tak boleh. Ada ni. Sekarang kan kita ada takbir dua. Yang pertama Allahu Akbar, takbir ihram, takbir rukun. Kemudian Allahu Akbar, takbir kepada rukun. Tapi dia Allahu Akbar pun tu rukun. Takbir dia dua. Buatnya sekali. Awak takbir mana ni? Saya takbir apa? Takbir rukun lah. Dah takbir rukun, saya tinggal sebab takut tak sempat. Tak apa lah. Dia tinggal benda sunat.
Tak ada masalah tu. Tak, saya ni 2 dalam 1, apa 1 dalam 2 ke apa panggil tu? 2 dalam 1. 2 dalam 1. Satunya takbir, duanya takbir ihram dan takbir berpindah rukuk. Tak boleh gitu. Gabung 2 dalam 1 tak boleh. Tapi kenapa kamu takbir sekali? Takbir dua. Tak, saya takbir ihram sahaja. Takbir berpindah rukuk saya takut tak sempat. Tak apalah, makna ditinggal takbir intiqalah yang sunat, ada masalah. Betul? Itu nanti duduk tu. Itu bak lain. Tidur tu. Itu bak lain. Dah apa tu? Allah akbar apa? Sebut dah, dia takbir ihram syaratnya dalam berdiri. Mesti dalam berdiri. Sebut kata takbir, syarat dalam diri, takbir tu apa? Allah saja. Takbir tu apa? Allahu Akbar, itu takbir. Bila takbir syarat dalam diri, makna bar pun mesti dalam berdiri. Lepas tu kena faham, syarat takbiratul ihram adalah di dalam berdiri. Takbir ihram ni Allah je. Akbar ni bukan takbir ihram. Dah. Tu kat gini. Kalau dia bar tu sudah tidak dalam berdiri, maka tak cukup syarat takbir. Sebab takbiratul ihram syarat dalam berdiri. Di bar tu nak kepada rokok dah. Faham tak? Dia gini kan, dia gini. Faham tak tu? Panggil apa? Walidi. Sekarang hak ni rokok hak akmal, hak comel. Hak akmal, hak comel. Sekurang-kurang rokok naik atas sikit. Itu sekurang-kurang rokok. Janji kalau ulu tangan siapa di paling lutut. Tu paling lutut tu. Apa dah? Tapi makna kalau dia takbir rokok ni gini, mana hak akmal. Kalau congek sikit, siapa tak tangan lutut? Siapa? Tapak lagi sekurang-kurang rokok. Janji tunduk gini, tapi tak jadi gini kan, jadi congek sikit. Tapi tangan siapa dah ni? Siapa? Soh lagi rokok tu. Ni sekurang-kurang rokok dipanggil. Ni hak rokok comel. Hak ni kiam. Ni bagi dua. Kalau ditunduk dah sampai dah kepada dekat dengan ni, bukan dengan ni, maka sudah tidak panggil kiam lagi. Tapi kalau setakat ni je, dipanggil kiam lagi. Gitu je lah. Jadi dalam dia Allahu Akbar, bar tu duduk kat mana? Duduk sini dah, nak hampir dah kepada sekurang-kurang rokok, maka tak panggil kiam dah. Tak sah takbir dia. Faham tak tu? Alhamdulillah. Sekiranya imam sedang rokok, ia hendaklah terus bertakbir atau ihram serta niat, kemudian berdiri sekejap, serta terus rokok bersama-sama imam. Nak tu rokok kan ni imam tengah sujud tu. Gambar ni tak pakai ni gambar ni. Sekiranya dapat rokok bersama-sama imam sekadar tamak ninah, dikira satu rakaat walaupun tidak mau cerita. Betul ini masbuk. Masbuk apa? Masbuk rakaat. Tapi gambarnya masbuk sembahyang, rumusan, kawan-kawan. Dipanggil kita dah ni. Ayah baca dah lah tu. Kawan-kawan bawah tu, gambar orang tu. Nota guru bawah tu tunjuk cara perbezaan makmum muafiq dengan masbuk. Kena beza molek. Tapi nak beza guna takrif pun tak betul.
Perkara-perkara ni nota guru, perkara-perkara yang berkaitan dengan solat berjemaah perlu dikukuhkan dalam kem bistari solat. Mana? Akan minta dia kata, buku mana dia kata, saya tak mahu sebutlah buku mana, ayat dah jam 5. Ayat dah jam 5. Ni pun sebenarnya orang pergi belakang ni, saya tak tahu ni. Orang pergi belakang ni. Dia kata buku sekolah pergi, saya tak tahu. Faham tak ni? Ni kira benda mudah je ni, pekoh. Tapi mudah tak mudah pun tak kena belajar membaca, ni jadi dianya. Kalau pekoh ni siapa seumpama ni jadi salah sangat-sangat, macam mana kalau orang nak mengajar tauhid tak mengaji molek-molek? Macam mana orang nak mengajar tasawuf tak mengaji molek-molek, hanya ambil kitab Rumi? Mana nak kira? Tasawuf pula bukan tasawuf syariat, tasawuf hakikah, baca kitab hikam. Macam mana kalau tak ngaji betul-betul, hanya baca buku hak Rumi? Ni memang pandai bercerita, sebab orang rajin membaca, cerdik pula, ingat bahan-bahan bacaan hak diambil, hak dikumpul tu. Tapi dia ngaji dengan siapa? Kitab tu ngaji tebuk-tebuk tu tambah pula. Kalau kitab tauhid dia ngaji tebuk-tebuk tu tambah. Tahu nak ngaji tebuk-tebuk, ambil juzu untuk PSC tambah. Kalau ilmu tauhid kena ngaji molek. Sama juga dengan ilmu tasawuf hakikah, kitab hikam ke apa, kena ngaji molek, bukan tebuk-tebuk. Tapi sekarang ni orang hanya guna kepitahan berbicara, dah hak tekan dengar pula hak dari 31, ikut dia bawa lah jawapan dia. Ada? Jadi kira-kira kita ni baca dah syarat yang ke-20 tu dah. Baca dah syarat ke-20 tu, cuma kita ulang balik lah hak syarat ke-20 tu. Jadi tinggal satu syarat lagi, syarat yang ke-21. Tapi insya-Allah minggu depan kita baca semula lah syarat yang ke-tu, baca pula. Hak mu'tikad kan, hak fardu itu sunat. Kan? Nanti dulu, masih ada lagi. Biar sesah hak ni dulu. Sesah ni dulu. Masih ada lagi 5 minit tu. Dah faham tak? Makcik tu tanya ni. Tanya apa ni? Tu tak, kita cerita sani bersekali takbir tu ihram dengan takbir rakaat. Lepas tu saya tak jawab lagi. Faham tak ni? Bersekali tersebut antara takbir tu ihram hak masbuk bak imam tengah rakaat ni. Nak cepat ni. Tapi sebenarnya bukan bersekali. Bersekali tak betul. Dia bukan bersekali, dia hanya takbir sekali untuk takbir ihram jua. Takbir rakaat dia tak ada, dia tinggal hak sunat hai'ah tu je. Bersekali ni dengan makna satu takbir untuk dua, bukan. Dia bukan bersekali satu takbir untuk dua. Dia kosak di dianya takbir itu untuk hukum sudahlah. Dan takbir rakaat tu sunat, saya tak sempat nak kata. Gitu jelah. Tak, ke mana kalau kita takbir sekali kemudian kita tunduk rakaat, sebab tu imam rakaat lama dah ni. Takut tak sempat kita tamak ninah bersama tamak ninah imam dalam rakaat. Kita pun takbir sekali tunduk. Adakah kita kosak di hati kita takbir sekali tu nak capur dua? Dah. Kita takbir memang kosak takbir datul ihram serta niat semayang. Lepas tu mana takbir untuk rakaat? Tu hak sunat. Dah tak sempat, saya tinggal je lah. Gitulah jadinya. Maknanya dia takbir hanya untuk takbir itu, bukan takbir bersekali, bukan. Bersekali ni satu takbir untuk dua. Tak panggil bersekali, tidak. Dia hanya takbir untuk takbir ihram juga, dia tinggal takbir untuk rakaat. Faham? Kan? Apalah kita pergi pada makcik tadi tu lain waktu. Takbir tu ihram dengan doa iftitah. Itu cerita lain. Takbir tu ihram dengan doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Saya dengar dah sebelum ni. Lepas tu dengar mana tu? Siapa ngajar kita makcik? Siapa ngajar kita? Adalah. Adalah orang mengajar. Dia baca kitab fiqh lah, baca kitab semayang lah.
Ha? Baca kitab semayang. Tapi memang tengah baca kitab pekor semayang lah. Ha? Siapa peringkat kalau kita doa iftitah Allahu Akbar kabira, mengulangi takbiratul ihram, takbir 2 kali, tapi yang kedua membatalkan semayang. Tu lagi berat ah. Kan kita kan takbir 2 kali, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Sebab takbir ihram kita jatuh 2 kali. Kan? Dia takbir Allah, ni hak sahih, takbir ihram 2 kali. Allahu Akbar, sekejap Allahu Akbar, itu panggil takbir ihram 2 kali. Jadi takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama, tapi kedua pun tidak dikira. Mana tak ada takbir semayang lah orang panggil. Lepas tu dia kena takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga tu barulah masuk semayang semula. Takbir yang keempat pula, takbir keempat membatalkan takbir ketiga, tidak ada takbir lagi. Takbir kelima tu pula yang masuk kepada sembahyang. Biasa dengar orang ngajar gitu? Biasa dengar tak? Dia kata takbir yang genap membatalkan semayang. Takbir ganjil yang masuk dalam semayang. Takbir yang pertama masuk semayang, takbir ketiga masuk semayang, takbir kelima masuk semayang. Takbir yang genap yang kedua membatalkan yang pertama. Takbir genap yang keempat membatalkan yang ketiga. Takbir genap yang keenam membatalkan yang kelima. Tak ada lah takbir laginya. Mana? Takbir mengulangi takbir dan takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Jadi dia buat contohnya macam orang doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Awak ulang takbir kedua membatalkan takbir ihram, maka tak ada semayang sebab takbirnya tak ada. Tu lagi ekstrim tu. Bukan setakat salah tu, 2 kali salah. Bingung mana? Jangan sebut bingung gitu. Bingung ke bengong? Bingung. Bingung. Bengong lain tau. Bingung lain. Bingung. Bengong ni macam tu. Bingung, bengong. Dia gini. Kadang-kadang tu imam kan? Tu imam. Dia Allahu Akbar. Kita baru je nak takbir, dia Allahu Akbar. Allah takbir pula. Tu imam takbir kedua. Ni kena faham molek. Takbir yang kedua yang membatalkan takbir yang pertama, jikalau takbir yang pertama dia masih lagi nak comel molek ada nak buat kali kedua, itu baru takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Allahu Akbar comel dah. Faham ni? Bukan tu imam buat gitu. Faham lah. Mana comel dia takbir tu, tapi semangat nak semayang ni biar buat 2 kali. Allahu Akbar, barulah kuat 2 kali masuk semayang. Barulah itu takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Ada ke orang bingung gitu? Bengong. Tak ada gitu, bengong lah kalau gitu. Orang takbir 2 kali ni dengan bahawa dia sudah tak ambuh takbir yang pertama. Takbir yang pertama tu niat tak jadi ke? Dia Allahu Akbar, Allah niat tak kena. Dia pun takbir yang kedua. Takbir pertama dia tak ada dah, dibuang dah. Itu bukan mengulangi takbir. Itu dia takbir semula sebab takbir pertama dia tak ambuh. Faham tak ni? Sebab tu apabila imam takbir 2 kali, imam Allahu Akbar, kita siap nak takbir, dia Allahu Akbar, kita tanggung tu imam tadi takbir pertama dia reject, tak jadi. Kita tanggung kot tu, kita ikutlah dianya. Dah kata takbir yang kedua membatalkan takbir pertama jikalau dia tidak tolak buang takbir yang pertama. Kalau takbir pertama dia tak ambuh dah sebab tak jadi, tak ada lah takbir yang pertama. Ini takbir yang kedua, takbir pertama semula. Ada ni. Jadi tak timbul isu lah kalau takbir 2 kali pun. Hak dan kita kata takbir kedua membatalkan takbir pertama jikalau
Takbir yang pertama okey, comel. Takbir yang kedua ni nak takbir pula sekali lagi. Tu bola takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama ni. Tak berlaku gitu. Hak kita royak kena ajar molek, tak boleh baca kitab ni, kena berguru, kena belajar. Tapi tu imam disunatkan pada tu imam, dia Allahu Akbar, tiba-tiba takbir tu tak jadi sebab niat tak betul. Dia nak takbir semula, disunatkan takbir dengan perlahan. Faham tak? Takbir dengan perlahan, sunat gitu. Tetapi apabila tu imam takbir perlahan, makmum lepas tu imam takbir kuat tadi, makmum sudah mula takbir. Bila tertakbir semula dengan perlahan, berarti makmum sudah mendahului takbir orang imam, dimaafkan. Sebab kalau tu imam takbir pula yang kedua terang-terang orang sedar, maka makmum kena lepas tangan semula. Susahlah pula jadi makmumnya. Dah susah ni. Dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Semula tak jadi semula. Tu susah orang buat gitu. Pada ni. Tak ada. Kita takbir semula yang kedua, takbir dengan perlahan. Tapi menyebabkan bila tertakbir kuat, makmum tak sedar tertakbir yang kedua. Jadi makmum pun takbir, jadi dia dulu dah kita pula, sebab kita takbir yang kedua perlahan tu takbir kita sebenar. Dimaafkan. Tak ada ni. Kita memang kena pandai lah pula. Jangan menyusahkan makmum. Ni ada semayang, tu imam Allahu Akbar, anak makmum ni standby dia. Tengok. Lepas tu mana boleh tak? Makmum baru takbir. Sebab apa? Ni tu imam ni, dia Allahu Akbar, sudah tak diri. Mula apa ke makmum? Tu imam Allahu Akbar ni, makmum ni masing-masing nanti dulu tengok dulu macam mana. Ni tu imam tak reti orang panggil. Sampai ke makmum kena tunggu dulu. Okey. Makmum baru takbir. Ada. Itu panggil takbir dua kali. Ada pun hak tadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Tak ada gitu. Tak ada kaitan pun antara Allahu Akbar dengan Allahu Akbar kabir, tak ada kaitan. Allahu Akbar rukun takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira itu doa iftitah, tak ada kaitan. Bahkan kita disunatkan selepas Allahu Akbar, sunat kita saktah sekejap, sunat kita diam sekejap. Barulah kita pun baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Barulah kita baca doa iftitah. Tapi adakah Allah Akbar tu mengulangi? Tidak. Allah Akbar kabira bukan sambungan kepada takbiratul ihram, itu doa iftitah asing. Tapi kita nak ngajar benda pelik gitu, kau tengok kat munasabah tak ada orang ngajar pun gitu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sampai tak pernah saya ajar mula-mula. Orang lain tak pandai ke? Orang lain tak pandai belakang, saya seorang je pandai. Logik sikit nak cerita benda pelik gitu. Tak panggil pelik gitu. Ya, Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar kabira saja. Kan pelik tu. Tapi kenapa dia berani pelik gitu? Sebab hak dia ngaji tu memang boleh goreng di kedia. Lepas tu dia berani. Boleh goreng di kedia, lepas tu dia berani. Cuba kalau orang tanya balik, tak berani nak ajar balik pelik gitu. Allahu Akbar takbiratul ihram rukun qauli, kemudian sunat berhenti sekejap, saktah diam sekejap, Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah. Itu bukan sambungan kepada takbiratul ihram, bukan. Faham tak ni? Patut Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira tu boleh belaka. Tak sedut menyalahkan tu. Tak sedut menyalah tu. Orang tu kita ajar molek dah. Allahu Akbar kabira, walaupun ra tu bagi depan, tapi setengah pandangan ni mengatakan aula kita baca dengan jazam, dengan sukunkan ra. Allahu Akbar kabira walaupun kita wasal. Tapi kalau nak baca dengan Allahu Akbaru kabira pun okey je lah, jalan.
Tapi jangan nak mengatakan salah. Sebab hak ajar Allah Akbar kabira ada jalanan dia. Orang duk baca gitu belaka, kita nak kata salah, kita kena cermat molek. Kita mikir juga, aku ni pandai ke orang dulu lebih pandai daripada aku? Kena mikir molek gitu nak kata salah pun. Cuma kalau kita kata, ustaz macam mana ustaz? Ra tu bagi depan. Kenapa baca Allahu Akbar kabira? Wallahu alam. Saya dah erti juga orang tua-tua kita baca gitu dulu. Saya dah tahulah sebab apa dia baca ra bagi mati, walau ra tu bagi depan, Allahu Akbaru kabira. Duduk situ lagi baik. Tak salah. Dia ajar dah kelas tulis no. Ra tu bagi depan. Baca Allahu Akbaru kabira. Viral pula jadi. Apa ni awak tunjuk viral hak patah tu lah, alif mat tu. Allah tu memang kena panjang. Memang wajib panjang waktu tu. Tak panjang situ tak ada satu huruf. Memang kena panjang waktu tu. Macam kita baca tahiyat kan, sebut dah sebelum ni kan. At-tahiyatu lillah. Memang kena panjang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tak boleh subhanallah mati, tak boleh lah. Sebab itu ada patah kita panggil dulu kan. Alimat ada situ tu. Sebab tu dia atas tasydid lafzul jalalah tu kan. Kan buat gini kan, ni gini kan. Kalau bagi atas dia kena gini. Ini bukan bagi atas ni alif ni. Dah kena panjang lah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Memanglah kena panjang ni. Ni patah ni. Atas lafzul jalalah, lafaz Allah tu ada orang tunjuk. Baguslah gitu. Memanglah. Kalau kita tasyahud, at-tahiyyatu lillah, memang lillah tu kena panjang. Kalau kita matikan, jadi kita meninggalkan satu huruf. Sebagaimana rukun Fatihah, begitu juga rukun tasyahud akhir, wajib pelihara huruf, wajib pelihara tasydid. Huruf kena cukup. Ada. Ini bukan bagi atas. Ni bagi atas. Tasydid ni bagi atas. Ini bukan bagi atas ni. Tetapi kalau kita panjang, subhanallah, subhanallah, tengok kepada kita tasbih tu laju mana. Kalau tasbih kita perlahan, ni apa panggil apa? Anjur subhanallah. Nyatalah. Tapi kalau kita laju, cara laju. Ada ni. Dia punya mat tu qada laju dia lah. Tapi memang situ wajib kita kena panjang. Sebab itu ada tu. Atas tasydid tu ada alif. Tak ada ni. Dia ni kan orang banyak viral kan. Kalau viral molek gitu tak apa. Ni viral hak tak betul, orang tu dia punah ranah orang. Viral benda hak tak betul. Dak semain Jumaat syarat sahnya berjemaah. Semain berjemaah fadilah, bukan syarat sah. Semain berjemaah zuhur ni syarat sah ke? Syarat berjemaah Jumaat syarat sah. Jadi makmum wajib niat sebagai makmum, sebab berjemaah semain Jumaat tu syarat sah. Berjemaah semain zuhur fadilah. Kalau dia tak niat makmum, dia hanya buat kebetulan-kebetulan, dia tak dapat fadilat jemaah. Mayang desa. Dah tak niat makmum, nak pahala 7 kat mana? Siapa nak beri pula? Yelah, kalau semain Jumaat berjemaah syarat sah. Kalau tu semain Jumaat seorang sah ke tak? Jadi bila Jumaat syarat sahnya berjemaah, imam wajib niat imam dan takbir, makmum wajib niat makmum dalam takbiratul ihram. Ada ni. Ada pun sembahyang jemaah biasa, berjemaah bukan syarat sah sembahyang tetapi fadilah. Nak dapat fadilah niatlah imam, nak dapat fadilah niatlah makmum. Gitu jelah. Dia tak niat makmum tapi dibuat kebetulan-kebetulan, dia tak kenang dengan tu imam, dia nak undur balik tak boleh. Jadi dia pun duduk dalam saf yang sama, dia tak niat sebagai makmum tapi dibuat kebetulan-kebetulan. Okeylah, tak dapat fadilat jemaah.
Gitu je lah. Habis. Ke-21-nya murtad, berlindung kita dengan Allah daripadanya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.